Assalamualaikum dan selamat sejahtera ke channel. Selamat balik ke channel My Colour Journey. Okay, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel My Colour Journey. Okay, bagi korang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana sentiasa support kami. Jangan lupa tekan butang lonceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okay, untuk video kali ni saya nak buat satu lagi video Tentu review. So kemah yang saya akan tentu kali ni adalah Vidalido Skyline. Sebelum ni saya dah tunjukkan video cara pasang, simpan review dan juga cara simpan balik kemah Vidalido Skyline. Okay, untuk video kali ni saya nak buat korang pusing-pusing. Kita tengok kemah ni dalam keadaan sebenar yang ketika camping. Saya dah camping dengan kemah ni dan saya akan bagi sedikit feedback apa perasaan saya pasal kemah Vidalido Skyline ni. So kalau korang nak tahu, jom tengok video ni sampai habis. Okay, basically Vidalido Skyline ni dia adalah sebuah shelter tent. Dia sebenarnya sebuah shelter. Dia yang depan ni je, dari start yang pole yang sini, okay, sampai ke depan ni. So dia sebuah unit shelter tent. Ya, tapi kita masih lagi boleh gunakan sebagai kemah lah. So bentuk dia lebih kurang macam dome, ataupun orang panggil sebagai half dome sebab dia tak bulat sangat. Tapi dia masih lagi ada bentuk sedikit lah macam dome. Okay, cumanya dia ada aksesoris yang boleh kita sambung dia punya extension. Okay, nanti saya share dengan lebih detail lah dia punya extension. So dia punya pemasangan adalah secara manual. Dia gunakan pole aluminium total untuk dia punya shelter kemah Vidalido Skyline ni. Dia ada dua pole yang panjang, okey. Lepas tu dia ada dua pole yang tiga segi ni, lagi satu pole pendek ke atas. So total dia ada 5 pole lah, tak termasuk yang extension. So bila kita set up, kita akan set up dia punya shelter ni dulu, Vidalido Skyline ni dulu. Lepas tu yang tu optional lah, kalau nak pasang boleh, tak nak pasang pun boleh. So kalau tak nak pasang extension, so dia punya belakang ni pun dia akan bentuk sama juga dengan yang macam ni. Okey, dia akan sampai sini je lah, kalau tak nak gunakan extension. So dia akan ada satu pintu besar sama juga dengan pintu yang depan tu. Okey, dari segi design, dia bentuk dome lah macam saya cakap tadi. Okey, dia bentuk dome. So dia sebuah shelter untuk dome. So in term of hujan, pasti dia tak ada masalah sebab tengah dia memang tinggi. Lepas tu air hujan dia akan mengalir lah, akan mengalir ke tepi semua apa. Dia tak akan ada possibility untuk bertakung kat bahagian atas. Even dekat dia punya extension pun sama. Cuma macam semalam hujan, dia bertakung sekejap lah, then dia akan flush balik ke tepi. Dia tak akan bertakung lama ke atas. Bila dia dah berat, air dah berat, dia akan mengalir ke tepi. Okay, dari segi dia punya pintu dan tingkap, dia ada dua tingkap yang besar dekat tepi. Dia bentuk segitiga ni lah. Okay, tingkap dia bentuk segitiga. Dia ada kiri dan kanan lah sebelah sana. Okay, untuk pintu, dia ada pintu yang besar. Dia ada dua lah, satu kat depan sini, satu lagi yang belakang. So kalau tak pasang extender, tak pasang dia punya extension, dia akan ada satu lagi pintu yang besar, sama juga macam ni. Okay, lepas tu dia ada satu lagi aksesoris. Dia ada dia punya TPU cover lah untuk pintu depan dia. Contohnya macam saya tunjuk dalam video waktu hujan tadi. So dia boleh tutup dekat depan ni. So hujan tak masuk, tapi masih lagi boleh nampak view. Okay, so dari segi luaran dia pada saya memang nice lah, memang sangat cantik. Lepas tu kat atas dia ni, dia ada dia punya rain cover kat atas. Yang ni dia dah include sekali. Okay, kalau kita pasang, dia ada extra protection daripada hujan. So dia ada jadi double layer lah dekat dia punya bumbung. Lagi satu, dia akan kurangkan panas dekat dalam. So dalam dia akan redup sikit lah, sebab yang atas dia ni dia black coating. Yang atas ni dia black coating. Kalau yang dalam dia tie silver black coating. Okay, so dia ada extra protection. Yang atas ni sebenarnya optional lah, kalau tak nak pakai pun boleh. So kalau tak pakai, sebenarnya dia jadi lagi cantik. Kalau compare, kalau kita pakai dia punya rain cover, rain fly kat atas. Okay, dari segi pemasangan pada saya, dia nak kata senang tu tak, nak kata susah sangat pun tak. Dia masih lagi mudah untuk dipasang. Cuma lagi senang kalau dua orang lah. Sebenarnya kalau seorang masih lagi boleh, cuma dia ada step dia. Korang kena pack dulu kaki dia, dan baru naikkan dia punya pole. Okay, dia punya extension pun nak pasang dia pun mudah je. Benda ni korang just zipkan dia dulu. Dia memang secure lah, sebab benda ni dia dah zip kat dalam. Lepas tu dia dah cover dengan dia punya ada satu sleeve kat sini. So kalau hujan sekalipun, dia memang tak akan masuk kat dalam. Okay, lepas tu pasang je dia punya pole ni, dan naikkan. Lepas tu pack lah, pack 2 point kat sini, satu sini dengan satu sana. Dah siap dia punya extension. Okay, dia punya extension ni sebenarnya dia ada dua option. Sama ada korang nak jadikan dia depan, nak jadikan dia yang belakang pun boleh. Macam saya punya setup, saya jadikan dia bahagian belakang lah. So saya akan letak saya punya inner tent kat dalam tu.
untuk jadi ruangan tidur. Boleh juga yang depan ni untuk jadi common space, cuma pada saya dia agak sempit sikit lah. So terpulang kepada korang punya setup macam mana. Ataupun extension tu kau nak letak dua pun boleh, letak satu belakang satu depan pun boleh. So dia akan jadi lagi panjang lah kemah ni. Okay, so boleh masuk daripada pintu depan yang dekat extension, cuma dia akan jadi kecil sikit lah dia punya pintu keluar masuk dia. Ok, tadi kita dah tour habis bahagian luar. Bahagian luar dia memang cantik lah pada saya. Di antara kemah bilik Lido yang tercantik yang saya pernah review. Jom kita tengok dekat bahagian dalam dia. So kat dalam dia, macam ni lah dekat dalam dia punya shelter ni, dia punya skyline ni. Dia memang agak luas. Dia sesuai untuk kalau camping maksimum 4 orang lah. Tapi kalau kita nak gunakan sebagai shelter sahaja, untuk nak berkelah ke nak set up just common space untuk lepak-lepak, dia boleh ke 6 ke 8 orang lah untuk duduk. Okay. Tapi kalau nak camping pada saya, dia just nice untuk 2 orang. Tapi maksimum untuk 4 orang lah. Depends pada size. Size orang lah. Kalau untuk family, 2 dewasa, 2 kanak-kanak dia okey. Tapi kalau untuk 4 dewasa pada saya dia agak sempit sikit, agak tight sikit. Okay, so untuk common space saya just set up macam ni saja. Dia memang simple je lah. Satu meja dekat tengah, meja IGT daripada Shine Trip. Lepas ada meja tactical untuk sambungkan supaya ada lagi extra space. Lepas tu rack-rack dekat tepi untuk saya letak cooler box dengan water tank. Lepas tu ada kotak letak barang-barang. Okay, tepi ni pun sama. Ada tong sampah, ada tactical bag, tak barang-barang lain. Okey, ketinggian tent ni dia okey, dia agak tinggi jugalah. Dia dalam 2 meter lebih sikit macam tu. Dia masih lagi selesa. Kita boleh berdiri dekat bahagian yang tengah-tengah ni. Kalau dekat tepi ni dia agak tight sikit lah. Dia macam sentuh kepala lah. Tapi kalau dekat bahagian tengah sini, dia okey. Dia taklah terlalu tinggi, tapi dia ada space mudah untuk kita bergerak. Okey, dia just nice je. Dia tak terlalu tinggi sangat, tapi masih lagi boleh bergerak dengan okey. Cuma dekat part extension, dia agak rendah. Sebab yang extension ni, ketinggian dia dalam 150 cm ataupun 1.5 meter. So kalau nak berdiri dekat area extension ni, dia tak sesuai untuk kalau korang punya ketinggian lebih daripada 150 cm lah. Ok, kat bahagian atas dia ada satu point untuk gantung kipas. Pasal ada lagi lah point lain kat situ, nak gantung lampu pun boleh. Dekat sini pun semua boleh lagi lah kalau nak gantung lampu. Cuma jangan yang berat sangat lah. Lepas tu dia ada lagi satu point kat sini. O-ring ni untuk gantung lampu. Okey, dekat atas ni pun dia ada lagi tingkap. Okey, so kita boleh buka. Okey, kita boleh buka untuk ventilation. Lepas tu kalau kita buka rainfly kat luar tu, so kita boleh nampak view luar lah. So memang nice. So rainfly tu kalau tak hujan ataupun tempat tak terlalu panas, atas tu ada pokok, so kita boleh buka lah. So kita boleh nampak view cantik kat atas. Dan yang ni kita boleh gulung aja, kita ikat dekat tali dia ni. Okey, untuk ruangan tidur, so kalau nak gunakan kemah ni untuk tidur, dia ada beberapa option lah. Kalau kita gunakan extension ni, kalau tak nak guna extension, pada saya dia sesuai untuk solo camper lah. Solo ataupun couple untuk berdua boleh, tapi kena gunakan camping bed. Tapi kalau kita nak gunakan inner tent macam ni, kena gunakan dia punya extension. Kena beli dia punya extension. Kalau nak tidur gunakan camping bed pun boleh. Dia ada lebih ruang lah. Dia tak kacau dah space yang ada dekat skyline ni. So dia ada lebih ruangan tambahan kat belakang tu. Macam ni saya gunakan inner tent kemah Nature Height 4P. Dia muat, cuma dia akan kacau space sikit. Dia akan terlebih sikit daripada extension tu. Boleh nampak tali tu. So kalau dia just nice dekat dalam sana, lagi cantik lah. Kena gunakan inner tent yang size 3P atau 2P, lagi better. Kalau yang 4P, dia akan terlebih sikit. Dia dah termasuk ruang dalam skyline ni. So dia akan sempit sikit lah. Ok, macam yang kat belakang tu, saya just buka dia punya cover luar, dia punya pintu luar, dan saya biarkan netting saja supaya dia lebih privacy. Sebab netting dia gelap, so kalau kita buka pun dia tak nampak jelas lah kat dalam. So waktu siang kita boleh buka lah untuk ventilation. Kalau malam biasanya saya akan tutup lah. Saya akan tutup rapat untuk privacy, untuk security, dan juga kalau hujan air tak masuk lah. So macam ni saya just set up satu tilang queen, okay, untuk tidur. Dalam dia ada ruangan sikit. Lepas tu ada satu kipas stand macam ni daripada Jisoo Life. So dia ada ruang lah. So nak masuk semua kat sini, ada space kat sini untuk bergerak. Okay. Dia just nice dan elok saja untuk 2 orang. Even kalau 3 orang masih lagi okey lah. Boleh letak satu tilang single kat sini.
Okey, kemah Skyline ni dia pun ada option dia punya ground sheet. Dia ada ground sheet dia, so boleh pasang kat dalam. Ground sheet dia pun jenis 3D, maksudnya dia ada macam kolam tu lah, dia ada dinding dia tu. So dia memang secure lah, kalau hujan pun air memang takkan masuk. Dan lagi satu, dia ada dia punya connector. Kalau korang ada bajet nak gunakan dua Skyline ni, so korang boleh sambung kat depan dan dia ada satu connector dia. Okey, macam terowong lah, so dia akan jadi satu tunnel. So nice lah, maksudnya satu Skyline korang boleh jadikan kemah untuk tidur. Okey, satu lagi boleh jadikan common space. Maksudnya korang sambung 2 biji Skyline, lepas tu ada connector, memang terbaik lah. Okey, so saya suka Skyline ni sebab dia fleksibel. Dia ada dia punya accessories yang korang boleh set up pelbagai gaya lah. Sama ada nak gunakan Skyline single macam ni pun boleh, nak sambung dia punya extension pun boleh. Extension dia nak guna satu pun boleh, nak guna dua pun boleh, ataupun nak pasang dua Skyline korang sambung. Dia unlimited, tapi dia akan jadi lagi panjang lah. Itulah tadi saya dah tentu habis kemah Skyline ni, Vida Lido Skyline. So overall pada saya dia sebuah kemah yang menarik lah. Cuma dia pada saya dia kurang sesuai untuk kalau untuk family dengan anak-anak kecil. Sebab kemah ni dia jenis bukan 100% secure lah, sebab dia memang tak ada ground. Dia kena gunakan inner tent untuk tidur ataupun gunakan camping bed. Tapi kalau untuk macam solo camping ataupun untuk camping untuk dengan wife, dengan pasangan masing-masing, dengan orang dewasa dengan kawan-kawan, dia okey. Tapi kalau untuk family, untuk anak-anak kecil, dia kurang sesuai, dia tak secure, dia bukan kategori untuk family tent lah. Tapi segi design dia memang cantik, memang nice lah. Pada saya overall, saya suka. Dia punya ventilation dia okey, cuma kekurangan dia bila kita dah set up macam ni, dia agak stuffy sikit. Dia punya access just pintu sini saja, dia tak ada option pintu kiri kanan, sebab belakang dah letak inner tent. Kalau tak ada inner tent, just gunakan camping bed dia okey, boleh lagi keluar kat belakang lah. Tapi sebab dah letak inner tent, tak boleh nak keluar kat belakang, just ada satu access saja dekat luar. Tu je lah pada saya dia kekurangan sikit. Dia kurang option untuk pintu keluar masuk dia. Lagi next, dia punya kekurangan lagi satu, harga dia lah. Harga dia agak sikit tinggi lah sikit. Untuk dia punya dome shelter dia punya Vida Lido Skyline ni, harga dia dalam 1,600 macam tu, 1,600 ke 1,700. Lepas tu dia punya extension dalam 500 lah macam tu, 5 ke 600 macam tu. So overall total untuk set macam ni dalam 2,000 lebih. Okay. Tapi masih lagi okey lah kalau korang berminat. Yang lagi satu yang bestnya, saya lupa nak cakap, dia punya quality kain dia best. Dia gunakan nylon, 150D nylon. Dia ada tie silver black coating. Dia memang kurang panas lah kat dalam. Okay. Lepas tu atas dia pun dia ada black coating. Ripstop nylon ni yang bestnya sebab dia ringan. Dia ringan, pole dia pun aluminium. Total untuk Skyline yang depan ni saja 8 kilo. Walaupun kemah ni besar, tapi dia berat dia dalam 8 kilo saja. Beg dia pun memang sangat compact untuk disimpan. Okay, so kalau korang berminat nak dapatkan kemah Vida Lido Skyline ni, boleh dapatkan dengan Point Not Camp. Okay, boleh check dekat link dekat description. Boleh dapatkan dekat Shopee, Lazada, TikTok, ataupun direct kat kedai diorang dekat Cyberjaya. Korang search je Point Not Camp, boleh dapat kemah dengan diorang. Dia ada dua pilihan warna. Satu macam brown kaki macam ni. Lagi satu dia ada warna macam grey, dia warna macam white grey macam tu lah. Dia lebih cerah sikit. So buat masa ni dia tak ada pilihan warna hitam, walaupun ramai orang tanya. Dia tak ada lagi lah buat masa ni. Mungkin next time bila Lido buat warna hitam, saya tak tahu. Mungkin adalah kalau banyak permintaan. Okay, terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa, tekan button like, tinggalkan sikit komen supaya saya terus semangat buat video-video berkaitan dengan camping kat Malaysia ni lagi. Semoga kita jumpa lagi dekat video 10 tour review lain akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.